Terima kasih Azabuddin. Perubahan zaman yang begitu pantas berlaku hari ini mendorong UiTM Cawangan Sarawak bersama dengan Pan Pacific and Southeast Asia Women's Association Persewa Cawangan Sarawak mengadakan satu program pembangunan komuniti di daerah pusat di bahagian Betong. Program Jom Berambih The Journey 2022 yang melibatkan kerjasama tiga kampung iaitu Kampung Beladin, Sepinang dan Semarang dilaksana untuk memperkasa komuniti setempat dengan asas penguasaan bahasa Inggeris, kemahiran teknologi maklumat dan media sosial. Ketua Projek Program Jom Berambih The Journey 2022, Dr. Norseha Unin berpuas hati dengan maklum balas yang menggalakkan daripada komuniti di tiga kampung terbabit sepanjang program berlangsung. Beliau optimis program susulan akan diadakan pada masa akan datang dalam usaha membantu penduduk tempatan untuk mempromosi produk mereka ke tahap global menerusi kemahiran teknologi maklumat, media sosial dan penggunaan bahasa Inggeris. Pada asalnya bermula kita nak buat program bahasa Inggeris untuk social media sebab kita dapati banyak tarikan-tarikan daripada Beladin, daripada Semarang, ya, daripada kawasan ini yang perlu diketengahkan. Kita blast di social media. Sebab apabila sebelum kami datang ke Beladin, kami cari information berkenaan Beladin walaupun banyak tapi tak menyelah di alam maya, kan? Macam kita nak tahu lebih banyak. So kalau boleh lebih banyak belia di sini yang mengetengahkan. Dan kalau menggunakan bahasa Inggeris lagi bagus sebab apa, dia boleh keluar globally. Dalam majlis sama, pengerusi Persewa Cawangan Sarawak Datuk Dr. Munirah Muhammad Hassan juga berharap program outreach seperti itu akan diteruskan untuk memperkasa pembangunan wanita di kawasan luar bandar terutamanya dalam aspek pembangunan ekonomi. Jelasnya tumpuan aktiviti Persewa selama ini lebih banyak untuk kawasan luar bandar dengan mengambil kira terhadnya peluang-peluang ekonomi, pendidikan dan akses teknologi penduduk luar bandar. Kita harap mereka tidak hanya terberhenti di sini dan kalau boleh memperbaiki akan benda mereka dah memang mahir. Setiap mereka saya lihat semua ada kemahiran tersendiri, cuma bagaimana nak mempromosikan produk-produk mereka supaya mereka dapat what we call improve on the economy, dapat dipasarkan. Program 3 hari yang berakhir hari ini melibatkan penyertaan golongan wanita dan anak muda dari 3 kampung berkenaan dengan 3 aktiviti utama iaitu bengkel bahasa Inggeris untuk pemasaran media sosial, mengetengahkan makanan tempatan bagi tujuan penghasilan buku resepi tempatan dan program misi akademik oleh pihak UiTM Cawangan Sarawak. Baik, sementara itu, walaupun tiada penganjuran pesta dan perarakan Cap Gome pada sambutan Tahun Baharu Cina di Bandar Simanggang di Sri Aman tahun ini, namun suasana perayaan masih lagi dapat dirasai oleh penduduknya melalui dekorasi lampu warna-warni di tebingan Batang Lupa. Pesta Lampu Tahun Baru Cina yang diusahakan oleh Simanggang Sun Heng Society itu bakal memberi keceriaan kepada masyarakat Bandar Simanggang sehingga sambutan Cap Gome pada 15 Februari ini. Setiausaha Simanggang Sun Heng Society Goh Kozi memberitahu walaupun Sarawak telah beralih ke fasa 4 pelan pemulihan negara, namun aktiviti perhimpunan dan perarakan secara besar-besaran masih tidak dibenarkan ketika ini. Oleh itu, sebagai mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan, perarakan Cap Gome atau Juntoi tidak dapat diadakan tahun ini. Sebagai ganti kepada acara tradisi itu, Persatuan mengambil inisiatif untuk melaksanakan pesta lampu di pekarangan Tokong Ciun dan di tebingan Batang Lupar. Di samping kita menyaksikan benak pada waktu petang-petang dan bersia-sia, kita juga dapat melihat lampu-lampu inilah. Okey, inilah sebahagian kecil daripada sumbangan kami lah kepada industri pelancongan Bandar Simanggang ini. Sejak ini mula diperagakan pada sebelum Tahun Baru Cina, beberapa hari sebelum Tahun Baru Cina. Walaupun belum lengkap sepenuhnya, tetapi orang ramai telah berpusu-pusu datang ke sini. Okey, so ini merupakan suatu yang sangat positif lah bagi kami. Rasa gembira lah, walaupun tahun ini dalam Juntoi tapi dapat masa suasana macam ni. Itu sama lah, kita menikmati suasana yang dibuat di Tepikong ni saja, walaupun tiada Juntoi. Tahun tu ada berbeza sikit dari tahun lepas dengan adanya dekorasi dan waterfront yang baru, nampak kacak. dengan berbilang bangsa lah, selain daripada bangsa Cina, bangsa Melayu, Iban semua ada. Meriahnya
lebih memang berbeza si Bapak nak gambarkannya. Seperti mana perarakan junto yang menjadi medium perkongsian budaya dan penyatuan masyarakat pelbagai kaum, Pesta Lampu ternyata dapat mencapai tujuan yang sama apabila kemeriahannya turut dikongsi semua kaum di Seri Aman. Pesta Lampu telah dilancarkan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang merangkap Menteri Muda Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Francis Hardin Hollis pada Jumaat lepas. Inisiatif yang diambil kerajaan dengan melaksanakan program Jualan Keluarga Malaysia terus mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Di Kota Samarahan, program yang berlangsung di salah sebuah pusat beli belah itu sememangnya dinanti-nantikan oleh penduduk setempat memandangkan harga yang ditawarkan lebih rendah dan murah. Tinjauan RTM di pusat beli belah tersebut mendapati penduduk sekitar tidak melepaskan peluang untuk membeli barangan keperluan harian yang ditawarkan dengan harga jauh lebih murah daripada harga pasaran. Rata-rata mereka yang ditemui berterima kasih dengan inisiatif dibuat oleh kerajaan dalam membantu meringankan beban rakyat dan pada masa sama menawarkan harga barangan keperluan dengan harga berpatutan. Ekonomi sekarang, kita pun perbelanjaan expenses terlalu tinggi, so that jualan murah macam ni kita boleh beli lebih banyak barang lagi untuk keperluan di dapur, untuk seisi keluarga. Sebab biasalah kita berbeli dengan banyak, kuantiti yang banyak, harganya turun macam tu, kita dapat menampung untuk perbelanjaan dalam situasi kini tu jualan terutamanya dalam keadaan pandemik tu. Kita semua banyak yang dah kehilangan kerja juga, pendapatan pun kurang. So bila jualan Keluarga Malaysia di Polah kerap siksil lah, kerap gini lah, tapi kerap so dapat membantulah di golongan yang terutama yang kurang berkemampuan lah kiranya. Seperti yang kita tahu kini tu harga barang harga menguncit lah, agak tinggi. So dengan program tu barang yang dijualnya harganya berkurang menjadi setengah harga ataupun 40% lebih kurang. So dari segi isi rumahnya lebih banyak membantu. Okay, so kita dapat jimat duitnya, kita dapat untuk beli keperluan lagi. Seramai 82 orang ketua-ketua wanita cawangan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB telah menghadiri malam apresiasi Majlis Tertinggi Wanita PBB yang berlangsung di Kuching malam tadi. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Dalam ucapannya, Datuk Seri Fatimah yang juga Ketua Pergerakan Wanita PBB Sarawak memberitahu Pergerakan Wanita PBB telah memainkan peranan penting yang menyumbang kepada kemenangan besar Gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 pada Disember tahun lepas. Justru beliau mengingatkan peranan Pergerakan Wanita PBB untuk membantu kerajaan negeri dalam menunaikan manifesto pada pilihan raya negeri lalu bagi mengukuhkan lagi keharmonian serta kesejahteraan rakyat. Datuk Seri Fatimah juga menyeru agar Pergerakan Wanita PBB terus komited dan berjuang bukan sahaja demi parti, malah juga menyumbang ke arah menjadikan Sarawak sebagai sebuah negeri maju menjelang tahun 2030. Turut hadir pada majlis berkenaan ialah Ahli Parlimen Batang Lupa, Datuk Seri Rohani Abdul Karim, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samariang, Datuk Syarifah Hasidah Said Aman Ghazali dan Adun Lingga Dayan Norazah Awang Sohor. Di Serian, seorang kelindan lori maut selepas kenderaan yang dinaikinya terlibat dalam satu kemalangan jalan raya di kilometer 2 Jalan Kerait petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Serian, DSP Aswandi Anis, dalam kejadian sekitar pukul 5.40 petang itu, mangsa Alexander Alon, 20, dipercayai tercampak dari tempat duduk penumpang selepas lori yang dipandu kawannya bergesel dengan sebuah pacuan 4 roda. Hasil siasatan awal mendapati lori yang dinaiki mangsa telah hilang kawalan semasa tiba di satu selekoh sebelum bergesel dengan sebuah pacuan 4 roda yang dinaiki 3 sekeluarga. Pergeselan tersebut mengakibatkan lori terbabas ke kawasan Paya sebelah kanan jalan. DSP Aswandi yang dihubungi pemberita RTM turut mendedahkan pihaknya terpaksa meminta bantuan daripada pihak bomba untuk mengeluarkan mangsa yang terperangkap di bawah lori berkenaan. Operasi mengeluarkan mangsa bagaimanapun mengambil masa yang agak lama, iaitu kira-kira 5 jam kerana mangsa tertimbus. Sehubungan itu, sebuah mesin jengkaut terpaksa digunakan untuk mengalihkan lori terbabit. Mangsa disahkan mati di tempat kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala.
Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azamuddin di Angkasa Puri. Silakan Azam.